tangkap dia. Jangan saya cuba untuk mendamaikan keadaan. damaikan. Bertemukan yang gemuruh. Siapa yang ada di sini juga penonton di rumah. Mereka ni daripada Defenders. Dan hari ini sebenarnya inilah dia topik yang kita akan bawakan. Kerjaya berisiko. Risiko lah. Sebab mereka demi menghidupkan watak ataupun tuntutan tugas, ada risiko yang terpaksa mereka temui lah. Betul. Dan tadi kita lihat aksi tu nampak macam bahaya dan sebagainya. Betul. Tapi mereka pastinya tidak hanya terjun begitu saja. Ada ilmu, ada kemahiran dan ada teknik. Betul. Supaya tidak berlaku kecederaan. Betul. Kalau kita cerita tentang risiko, setiap kerja ada risikonya kan. Tak kira apa sahaja kerjaya anda. Tetapi ini berisiko tinggi. Melihat kepada stunt ataupun aksi yang dilakukan oleh mereka. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami. Hari ini 1 jam siaran insya-Allah kita akan bawakan, tapi pembukaannya seperti biasa kita nak kongsikan cuaca. Ayo sama-sama kita lihat. Baik, di kalau jabatan. kita melihat kepada di Map Malaysia. Di aplikasi ini saya lihat Kuching cerah, Kota Kinabalu juga sama. Di Kuala Lumpur cerah. Kemudian kalau seimbas lalu di Labuan, di Kangar nampaknya hujan. Di Petaling Jaya cerah, Alustar juga bercahaya. Kota Baru nampaknya daripada 9 sampai 10 mendung dan hujan. Sama juga di Kuantan. Ipoh cerah, Senai okey, Putrajaya bersinar, Air Keruh nampak bercahaya dan Terengganu hujan sampai jam 10 pagi ini. Ya, okey, itu setakat pagi ini sehingga jam 10 pagi. Kalau kita lihat di bahagian bawah, saksikan bersama-sama, ini dia Met Malaysia meramalkan berlaku luruan monsun sehingga esok. Ini terdapat di akhbar berita harian halaman 14. Angin kencang laut bergelora dijangka di Laut Cina Selatan. Kalau anda saksikan gambaran grafik di bahagian kanan halaman, anda boleh saksikan setakat 12.30 tengah hari semalam 19 November 2023 dikeluarkan. Ada beberapa indikator yang dikabarkan di sini. Perlu bersikap waspada pada bahagian kuning dan bahagian orange, keadaannya buruk dan keadaan yang bahaya di kawasan yang dilorekkan warna merah, iaitu di Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Ya, disebabkan cuaca yang tak menentu, jadi kita dapat menjangkakan bahawa harga ikan dilaporkan naik. Dan kita kena fahamlah situasi yang berlaku sekarang ini, monsun dan sebagainya. Baik, hari ini yang menjanjikan 20 hari bulan November, kita akan membawakan mereka yang minat kerjaya yang sebegini, yang berlaku lagak ngeri, yang menghidupkan sebuah watak dalam cerita dan sebagainya. Mereka lah yang akan tampil. Nampak penuh lagi ya? Masih lagi. Okey, kita nak bawakan. Tapi sebelum tu kita nak menjemput keempat-empat hero kita hari ini. Ini dia daripada Defenders. Juga merupakan antara ahli yang melakukan aksi ngeri. Baik, dapat kita kenalkan ini Ubay Amir, Fauzan, Adham dan juga Mustafa Amir. Kita takkan salah nama sebab kat baju mereka sebenarnya dah ada nama dah. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Baik Defenders semua. Kalau ikutkan berapa orang dalam main Defenders? Kalau ikutkan kita orang punya Defenders untuk HOD ada 4 orang. Untuk kita punya performance total ada dalam 15 orang. Sekejap, apa beza dia performance dengan yang ahli Defenders? Okey, macam kita orang ni penggerak lah. Maksudnya untuk kalau dalam apa-apa projek, kita orang yang akan pecah skrip, karakter, untuk apa scene, macam mana dia punya terjadinya situation, action tu. Macam performance, dia orang akan bekerja fight dengan hero-hero tu. Ini kiranya macam koreografer juga? Yes, betul. Macam tarian ada mastermind kan? Kalau Fauzan, mungkin nak kongsikan apa antara aksi yang paling mencabar? Yelah, dalam banyak-banyak aksi memang mencabar lah kan? Sama ada menjadi gangster ke, menjadi polis ke, apa yang paling memberi cabaran kepada diri Fauzan? Sekarang paling mencabar saya buat untuk Polis 3, saya stay untuk Zizan, lompat daripada tingkat 3. Itu benda paling mencabar saya buat. Berapa kali take tu? 2 kali take. 2 kali take dah settle lah? 2 kali take dah settle, tapi benda tu melibatkan nyawa. Sebab orang ingat benda ni simple. Yelah. Tapi ni semua tingkat 3. So kita akan buat safety advice semua, macam mana movement dia macam mana, timing dia macam mana, sebab benda tu semua main faktor yang penting. Baik, sebelum saya tanya lebih lanjut, mungkin ada hal dapat jawab. Okey. Jadi bukan hanya kekuatan fizikal saya diperlukan, bermaksud ada tak sebarang khusus khas yang perlu kita jalani? Sebab tadi kita kan ini melibatkan nyawa kan? Maksud kena ada pelbagai persiapan, bukan hanya dari segi fizikal, tapi ilmu-ilmu lain, apa yang kena ada? Selalunya untuk kita bagi performer, diorang kalau defender, dia orang wajib training kita at least 3 bulan. Sebab apa? Bila kita training, kita akan bagi tahu benda-benda yang penting, macam at least kau kena ada muscle training. Cukup kau punya
persediaan. So benda-benda tu semua penting lah. So yang paling penting training diorang dekat studio untuk kita orang lihat, baru kita orang lepaskan. Tak boleh nak berbekalkan keinginan je kan. Mesti kena ada persiapan yang lengkap kan. Mustafa sendiri bagaimana? Okey, dalam banyak-banyak lah saya nak tanya juga, ke memang semua kena abang-abang sado ke masuk Defenders ni? Wajib sado Tapi asalnya memang kalau minat je tapi badan tak begitu, contohlah boleh badan masuk. tak mengikuti spek kalian, boleh masuk ke tak boleh masuk? Badan ada satu Sebenarnya pack je kita buat muscle ni untuk keselamatan daripada risiko patah tulang, dislocate. So kita dah elak benda tu, kita kena buat muscle. A part of protection kalian juga yes, lah. kena kuatkan badan Badan lah. face main peranan tak? Kalau Face pun main peranan sebenarnya. Peranan biasa muka yang yin ke yang. Dia kalau macam cerita gangster tu kan, dia akan pilih muka gangster, kita akan tapi gambar list. Okey, yang ni gangster. Okey, untuk tim baik muka jambu-jambu. Kena sesuai lah. Dia kena macam tu. Faham. Yang belakang yang mana yang baik? Kebanyakan ini muka-muka Yang ni kekal. Mas, sini kejap depan. Ni pada Yang betul ni, ni. Assalamualaikum, nama awak siapa? Waalaikumsalam. Nama Galib bin Muhammad Azimi. Oh, okey. Nama stan siapa? Galib Azimi. Oh, Tadi yang ni awak watak utama tadi kan? watak utama. Yang ni tadi macam scene polis lah kan. Dia macam muka-muka polis. Dia tak boleh jadi muka gangster. Okey, yang paling mencabar sekali macam mana? Untuk stunt ni, yang paling mencabar kalau yang ada stunt yang melibatkan impact lah, ataupun koreografi. Tapi dalam koreo tu ada impact. Macam kena empas meja ke, lepas fight jatuh tangga ke. Tapi saya perasan macam sikit pun kalau mungkin terkena aksi ataupun fighting scene tu, kita kena exaggeratekan dia punya watak dan ekspresi kan, supaya nampak ia lebih real kan. Macam tadi dia buat menjadi. Dia dah lama ya Bukan hanya bergerak tapi muka pun main peranan Tu reaction and expression yang penting kan. Tapi ada juga muka paling baik sikit yang ni lah. Sekejap. Dia cerita sebaik. Ayah ni macam abang JPJ. Macam orang budak-budak yang tak bersalah tapi diperlakukan betul. Tapi selalunya memang bersalah. Memang Okey, apa kesalahan yang selalu dilakukan? Okey, tak adalah. Berapa lama dah bersama-sama dengan Defenders? Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. Oh, dan begitu tu mesti ada memori yang tak dapat dilupakan. Ya. Memori yang tak dapat dilupakan adalah bekerja untuk satu projek selama setahun. Oh, setahun. Untuk satu movie setahun. Okey. So saya Malaysia ke luar negara? Malaysia. Malaysia. Dia stand double untuk Beto. Ya. Stand double untuk Abang Stand Beto. double untuk Patutlah. Muka macam iras Beto sikit. sikit juga. Ya, Sikit ada. Ada tak awak ada kemahiran lain macam bersilat ke ataupun seni tekan diri lain? Saya berkemahiran dalam parkour. Oh, okey. Okey, sebelum kalian semua menjadikan kerjaya Aksi Ngeri ni sebagai kerjaya, apa kerjaya kalian? Mungkin Ubay nak mula dulu? Okey. Sebelum menjadi stuntman. Saya sebenarnya kalau ikutkan kita orang ni, batch kita orang ni kebanyakan memang pesilat daripada kecil. So kebetulan guru silat saya ni Tok Shindai, dia ni dulu adalah action director untuk filem-filem cerita pendekar dulu. So memang dalam kat gelanggang silat tu kita orang dah diajar bukan sekadar martial art, bukan sekadar silat. Ada juga belajar kalau macam kita orang buat pementasan ke apa ke, kita orang dah dipanggil. Teater pernah terlibat? Teater pernah ada? Ada. Okey, ada tak dalam kalangan kalian yang rasanya berpotensi untuk menjadi hero filem ke drama? Mungkin sebab ni di belakang kan. Bila dah tengok, dah berkenalan dengan pelakon, dah tengok cerita pengalaman, mesti ada keinginan. Aku satu hari nanti kena jadi aktor pula ni, lead aktor, bukan lagi di belakang. Siapa dekat sini kepalanya? Kapla. Siapa kaplanya sebenarnya? Dia ni. Oh, Ubay dia, lah. Okey. Jadi disiplin anak-anak buah Ubay. Macam mana Ubay tetapkan? Disiplin sini. Oh, tu cikgu disiplin dia. Oh, okey. Itu cikgu disiplin. Kebanyakan kita orang memang kalau kita orang free tak syuting, kita akan training. Every day akan training. Gym training. Sebab ini adalah full time kita orang. Okay. So disiplin dia siapa tak datang memang kena lah. Tapi kita nak juga memastikan anda ni tulang penting watak yang dalam filem genre begini. Betul. Kadang-kadang orang tak kenal sangat. Macam mana nak mengglamourkan lagi, nak popularkan lagi anda sendiri? Okey. Kalau macam jujur kita orang, macam saya 11 tahun dalam industri sebagai stuntman lah. So kebanyakan kita orang untuk macam saya, pengalaman saya pernah kerja dengan tim daripada Korea, British dan juga tim China. So kalau macam kita orang kat sana, macam British dia orang kenal. Maksud email kita orang simpan database kalau datang ke Malaysia. Okay. Untuk dekat Malaysia ni sebab kita ada few company yang buat stunt juga. Okay. So apa yang kita kena buat, every day kena belajar benda baru, skill baru. Betul. So kita takkan duduk di satu tempat yang sama lah. Ya. Fighting scene tu. Kreatifkan lagi. Fighting scene tu tak adalah daripada 10 tahun cerita yang lepas akan betul. sama dengan cerita sekarang kan. Betul. Okey, faham. Bila kita cerita tentang risiko ni, apa kecederaan yang paling teruk yang pernah dialami antara kalian ni? Yang paling teruk? Siapa yang pernah masuk hospital ada tak?
Saya pernah terkeluar kaki. Terkeluar kaki? Terkeluar. Landing. Lepas tu masukkan balik kerja macam biasa. Masa tu juga masukkan balik? Ya, betul. Ya. Masukkan balik untuk kerja macam biasa sebab kita orang kerja by contract. So kalau kita orang dah masuk hospital, dah tak ada gaji lah. Okey, contohnya kalau tak boleh teruskan, kebanyakan kita orang tetap akan teruskan makan Panadol ke bandage ke apa ke. Paksa dirilah. Tapi itulah untuk keselamatan jangka masa panjang apa yang dibuat. Mungkin ada pada penasihat. Kita orang ada sebab masa muda ni kita boleh kan. Betul. So macam kita orang sendiri kita akan buat itulah, kita pergi gym, exercise balik, physio balik. Lepas habis projek kita akan betulkan balik badan kita orang lah. Ya, sebab tu ada pelapis-pelapis muda kan yang macam mana pun akan kerja ini akan berkembang tak? Mungkin ramai yang berminat ke macam mana? Ya. Kalau ikutkan yang ramailah yang message, yang DM memang nak belajar. Cuma untuk start ni dia bukan sekadar kena ada keberanian. Betul? Dia kena ada ilmu, dia kena tahu apa itu stand, apa kategori yang dia nak duduk. Sebab stand ni banyak ada letupan, ada rigging, ada impact, ada fighting banyak. So dia kena tahu dekat mana dia nak duduk. Sebab kalian mempunyai kalau misalkan ada insiden rompakan kan. Jadi yang merompak tu pun ada gesture ataupun betul. Sebab mereka ni saya klasifikasikan mempunyai kepuasan yang berbeza kan. Kepuasan kalian ni macam tak logik di akal, tapi itulah sebenarnya kerjaya kalian. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Defenders, Ubay, Fauzan, Adha dan juga Mustafa dan semua yang berada di sini, abang polis kita, abang JPJ. Tapi dia watak remaja boleh lagi. Boleh. Awak pun boleh. Kita, jiwa kita remaja. Dah baik yang di belasah dia. Okey. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bercerita tentang kerjaya berisiko. Cuma lepas ni kita nak bersama dengan Malim Gunung. Ada juga mereka yang memasang papan iklan yang tinggi tu. Okey, kemudian penyelam komersial. Wanita pun terlibat sebagai penyelam komersial. Selepas ini di MSI, terus bersama kami. Masih dalam kerja yang berisiko. Pernah? Saya tak pernah lagi 999 tu. Saya rasa bila dibandingkan dengan risiko-risiko yang hari ini saya dengar, hanyalah sekecil kuman saja. Kerana pernah di awan biru. Nah, iyalah betul. Berdepan dengan pelbagai dugaan disawatkan. Baik, kita bawakan lagi tadi mereka yang terlibat dengan stan yang kita nampak macam menarik di aksi tapi kadang-kadang tadi setahun kena abdikan diri untuk watak itu saja. Betul. Kali ini kita nak sentuh pula tentang 3 kerjaya berisiko ini yang kadang-kadang dia ibaratnya macam sukar untuk kita jarang untuk kita bualkan kan. Malim Gunung kita tahu penyelam komersial dan juga pengusaha papan iklan. Ini yang sangat menarik. Kita bersama dengan 2 individu di studio. Saya kenalkan dulu Atin ataupun nama penuhnya Fatin Nazirah Muhammad Arsad selaku penyelam komersial. Itu dia berusia awal 30-an, nampak saya ingatkan macam atlet juga. Atlet dekat sebelum ni? Sukan juga, bersukan. Okey. Dia memang kena ada jiwa-jiwa tu juga. Okey. Dan juga kita bawakan senior Nagapan atau nama glamournya Suresh, yang merupakan pengusaha papan iklan. Dah tengok kadang-kadang tu biar betul sampai tinggi tu kan. Macam mana dia pasang kan. Inilah dia individu di sebaliknya dan juga mereka yang mengusahakan pemasangan papan iklan tu. Dan juga kita nak raikan mereka yang berada secara maya. Ini dia kita bawakan Malim Gunung kita. Kita ada Freddy Binidek. Mr. Freddy, angkat tangan sikit Mr. Freddy. Nak tengok yang mana? Itu dia. Itu dia. Sekira dekat gunung ke tu? Dekat mana tu? Di belakang tu ada gunung lah, tapi dia tebal kabus, tidak nampak. Betul, berkabut sikit. Okey. Dan juga Muhammad Hadi Asfa Ali Bahrun, juga seorang penyelam komersial. Okey, dapat dengar? Dengar. Okey, cantik. Okey, cantik. 4 orang kita bawakan kat sini dengan perbualan ini. Kita nak cerita terus tentang kerjaya kalian semua. Atin, sebab Atin seorang je perempuan kat sini. Kan sekuntum bunga ni kita nak dengar Atin punya cerita dulu. Selaku penyelam komersial, berapa lama dah? Saya penyelam komersial baru lagi. Kalau dalam recreational dah lama lah, daripada 2019. Untuk komersial 2021. Apa beza dia komersial? Komersial ni buat kerja dalam air. Recreational ni lebih kurang lebih pada macam diving yang leisure dive tu. Yang pergi tengok penyu. Macam mana boleh ada transisi tu? Transisi tu. Okey. Saya memang daripada sekolah memang aktif sukan swimming. So lepas habis sekolah saya jadi cikgu swimming. Lepas tu lepas tu saya kerja kat pulau. Kerja diving juga.
Jadi air ni sebagai hidup anda lah. Air ni sebagai daripada hidup anda. Ya, betul. Betul. So lepas tu jadi commercial diving lah. Kita ada juga seorang lagi penyelam komersial di talian. Ini dia Encik Hadi. Encik Hadi juga, kalau tadi Fatin bermula pada beberapa tahun lepas lah kan, selaku penyelam komersial. Encik Hadi pula bagaimana? Mungkin nak ceritakan bersama dengan kami kerjaya selaku penyelam komersial. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya lama mengajar dalam Kimpalan. Saya baru dalam commercial diving ni tahun lepas. So ni dengan dunia Kimpalan? Sebelum ni saya dalam dunia Kimpalan. So saya nak beralih ke arah Kimpalan dalam air tu. So saya kena pergi ke arah commercial diving tu baru boleh pergi ke welding dalam air tu. Okey. Jadi sejauh mana anda melihat ini kerjaya yang mencabar dan sangat sesuai dengan jiwa anda untuk menerukainya? Hadi, silakan. Boleh ulang semula? Saya terputus. Jadi macam mana, sebab anda mungkin melihat benda ini satu yang sangat menarik sampai anda sanggup membuat satu perubahan dalam hidup anda untuk kerja sebagai penyelam komersial ni dan juga terlibat pada masa sama dengan dunia Kimpalan juga. Sebenarnya saya seorang cikgu, saya minat untuk mengajar. Jadi bila saya nak mengajar bidang commercial diving, saya perlu jadi diver tu. So saya pun jumpalah seseorang yang bawa saya ke arah commercial diving. So saya pun terjebaklah. Terjebak bersama Atin tu. Okey, apa risiko kalian sebenarnya? Kita nampak macam yelah, dive adalah satu benda yang you guys passion about. Kalian sukakan perkara itu. Tapi apa risikonya terhadap kerjaya ini, membuat kerja-kerja? Silakan Atin dulu. Air tu sendiri dah risiko dah untuk kita kan. So kalau salah sikit dah boleh lemas. So antara salah satu risiko lagi adalah penyakit dalam air. Penyakit yang dari dalam air. Macam DCS. DCS ni decompression sickness. Yang bubble nitrogen yang terterap dalam saluran darah. Itu boleh menjadikan kita paralyzed ataupun boleh bawa kepada kematian jugalah. Long term pun ada. Long term pun sama. Jadi apa yang dilakukan supaya sentiasa menjaga SOP keselamatan? So kita nak jaga daripada kena penyakit tu, kena selalu tengok kita punya dive log macam berapa lama, kena selalu jaga. Kita kena ikut dive table kita lah. Kita memang ada dive table kan. Tapi boleh ke ikut betul-betul kalau dengar ada tuntutan? Selalu kita jump table. Kalau kata nak kena buat 25, kita ambil yang 27 meter punya. Okey, itu dunia penyelaman kan. Sekarang kita nak tanya di depan mata kita, Suresh. Dah berapa lama Suresh terlibat dalam kerjaya ni? King signboard 23 tahun. 23 tahun? 23 tahun. Sampai darjah 6 sudah stop. Sudah masuk kerja abang, ikut abang. Okey. Mula-mula memanglah darjah 6 ya. Mula-mula mungkin ikut-ikut lama-lama dah suka dan selesa minat. Suka bikin signboard. Okey, pemasangan signboard ni dia memang ada satu risiko walaupun bukan ketinggian sahaja, tetapi untuk pasang dengan betul, pasang dengan tegak menggunakan jentera-jentera yang betul kan. Bagaimana dengan demand sekarang ini? Saya rasa lagi hebat bila kita katakan tentang pemasangan yang lebih tinggi dan ianya melibatkan risiko bukan sahaja pada diri sendiri dan risiko orang sekeliling juga kan. Jadi macam Mr. Syuras nak kongsikan juga bersama dengan kami antara perkara yang kemalangan-kemalangan yang boleh berlaku dalam perjalanan memasang papan iklan tu, apa antaranya? Macam biasa je lah ke pasang signboard. Surah bikin banyak tahun surah biasa, kita mesti mau safety lah. Kalau bikin signboard mesti mau safety. Kita biasa surah 20 tahun saya bikin satu signboard, satu company lah. Sekarang saya bikin sendiri. Surah berhenti surah bikin sendiri. Kalau bikin signboard mesti mau safety lah. Kita pernah tak rasa nak berhenti, takut ke ataupun ada masa muda dulu? Tak ada. Tak pernah? Ada tak ilmu baru yang belajar? Sekarang dia boleh buat pemasangan mula-mula kan? Lama-lama dia boleh operate crane ke apa ke? Ada tak ilmu yang Tapi crane semua kita ambil dengan lain orang. Kita sendiri lah. Jadi sekarang lebih pada memberi arahan. Pasang juga kan? Pernah pasang juga. Paling tinggi. Saya macam tertanya-tanya. Paling tinggi berapa tinggi Mr. Suresh pernah cecah? KL Tower. KL Tower. Mr. Suresh yang pasang? Masa umur berapa? Baru je. Dah baru 2 tahun depan. Baru lagi. Jadi memerlukan tak boleh kita ambil pekerja pasang Tapi bukan signboard lah. Itu KL Tower punya atas bikin BC punya kerja je.
Kalau signboard saya bikin 43 tingkat paling tinggi. Tingkat. Okey. Jadi sebelum buat tu mesti ada mesyuarat, banyak taklimat kan untuk memastikan betul-betul. Ya, semua mau ikut dia prosedur. Okey, apa cabaran yang dalam bidang ni? Mungkin pelanggan yang cerewet ke atau apa yang kadang-kadang buat Suresh naik angin jugalah. Kadang-kadang lah. Tapi maintenance pun Mr. Suresh kena pastikan kadang-kadang ada kontrak maintenance yang perlu dijaga kan untuk pemasangan signboard ni pun satu risiko juga tu. Okey, daripada menara kita nak naik lagi tinggi ke gunung. Sebab saya tengok kadang-kadang mereka ni bawa benda yang berat kan. Betul. Yang kita ingatkan itulah Fatri bukan bawa barang sahaja, mereka akan bawa individu juga. Yalah, orang yang pengsan ke, orang yang tak sedar diri. Okey, inilah peranan Malim Gunung. Mr. Freddy, ceritakan sikit. Malim Gunung ni antara kerjaya yang saya tak pernah tercapai di akal. Kenapa orang nak jadi Malim Gunung? Saya tak tahu kenapa. Mungkin Mr. Freddy ada sebab tersendiri mengapa Malim Gunung dijadikan sebagai kerjaya. Sebab satu, sebab minat lah. Sebab perlu ada minat dalam diri lah untuk jadi Malim Gunung. Sebab menjadi seorang Malim Gunung ni bukan senang. Kita perlu satu kesabaran yang sangat besar dalam diri lah. Ya. Jadi macam Freddy, minat sebabkan ada ahli keluarga ke ataupun sahabat terdekat di kampung yang buat ataupun memang betul-betul seronok dengan kerjaya ni? Sebelum ni saya sebagai porter, jadi di sanalah saya punya minat sebagai porter lah, angkat barang pelancong. Jadi dari porter saya terus turun naik gunung, di sanalah keluar minat saya jadi sebagai seorang Malim Gunung lah. Jadi anda naik gunung sejak umur berapa, Freddy? Saya naik gunung sejak umur 26 tahun. So, kita sedang menyaksikan visual dari atas yang Mr. Freddy kongsikan. Saya tengok video ni pun saya dah gayat dah. Apatah lagi Mr. Freddy yang berada di sini kan. Okey, perkara yang paling penting untuk mereka yang nak menjadi Malim Gunung ni, track tu perlu dikenal pasti dengan sangat baik kan. Bagaimana Mr. Freddy kekalkan momentum menjadi Malim Gunung ni? Pastinya ada cabaran tertentu kan? Bagaimana Mr. Freddy? Kalau cabaran tu sangat banyak. Apabila lagi kalau waktu hujan, kita sudah berada di puncak dan tiba-tiba hujan tu, itulah satu cabaran kami untuk bagi turun pendaki lah untuk menjaga mereka. Sebab hujan tu dia bila hujan kuat, air itu di checkpoint set-set dia akan besar lah. Jadi itu satu cabaran kami untuk kasih bagi turun mereka sehingga tempat yang selamat lah. Okey, sebab Malim Gunung ni kalau ikutkan tidak ada sebarang macam akademi ke sekolah ke, hanya bergantung kepada skill, ilmu, perkongsian senior ke macam mana, Freddy? Untuk dapatkan ilmu naik gunung ni, daripada siapa anda belajar? Kalau ilmu tu sekurang-kurangnya kita ada juga pelajaran sebab kita pandai bahasa Inggris dan kalau kita pandai bahasa-bahasa lain pun lebih baik. Okey, jadi semua orang kena pertingkatkan kemahiran ya. Sebab nanti makin lama makin berumur, tenaga pun makin kurang tapi kena ada ilmu yang lain lah. Berapa lama Mr. Freddy tak naik gunung? Ke memang hari-hari kena ada? Dalam saya baru-baru juga ada naik. Tapi esok naik. Esok saya naik. Macam pemulihan macam mana? Recovery? Sebab bila dah penat tu kan, mungkin ada sebarang latihan yang dibuat untuk kembali kuat sebelum teruskan misi berikutnya. Buat apa? Kalau kami sentiasa jogging lah. Sentiasa jogging. Stamina lah kan? Untuk apa tu? Tapi kalau bagi kami ini kalau sudah biasa naik ni dia bukan apa juga. Tapi bila kami naik macam beberapa kali tiap hari, kaki itu tidak rasa sudah. Penat itu memang penat lah. Ya. Okey, itu antara cerita yang boleh dikongsikan sebagai kerjaya Malim Gunung ni. Saya kira ada juga Malim Gunung di hadapan Mr. Freddy tu sebab dengar-dengar suara juga mereka di situ mereka kan. Muda lagi sebab kita pun faham sebelum ni
ada berlaku insiden kan dulu melibatkan Bina Balu, jadi mungkin juga memberi impak kepada mereka lebih hati-hati. Okey, kembali ke dunia penyelaman. Mesti dalam kerjaya kan kita mesti ada nak capai impian kan. Usaha tertentu begini-begini. Dalam dunia yang mencabar ni macam mana anda punya spektrum kerjaya tu? Orang kata okey dah usaha sekian berhentilah, ataupun lebih pada nanti macam ada kerja latihan ke apa pula? Okey, kalau bagi saya lah, saya punya aim sekarang ni saya dah jadi cikgu komersial. So aim saya nak kerja dengan saturation diver yang kerja kat bawah air yang dalam tu, yang 60 meter ke bawah tu. Itu saya punya impian lah. Perempuan yang perempuan yang pertama di Malaysia lah untuk set diver. Kalau lepas ni Atin dapat kita jemput Atin lagi cerita. Okey. Kan dia macam dah tak nak senang je. Rupanya lagi mencabar dia nak. Lagi mencabar. Saya suka cabar diri sendiri lah. Kan? Saya rasa mereka yang ada kerjaya berisiko ni memang macam tu perangai dia. Suka cabar diri sendiri. Encik Adi pun dalam dunia penyelaman tadi dengan berbekalkan ilmu dalam bidang kimpalan. Sekarang ni menjadi commercial diver bukan sahaja di dasar, maknanya ada kerja-kerja kimpalan yang perlu dilakukan. Apakah impian yang seterusnya selepas ini? Sebab baru bermula setahun dalam commercial diver bersama dengan dunia kimpalan ni. Okay, saya punya impian sebenarnya untuk bidang commercial diving dengan underwater welding ni, kita sekolah dekat Malaysia ni agak kurang. Jadi impian saya untuk memperbanyakkan sekolah saya untuk buka di setiap negeri ada satu. So sekarang kita dah buka 6 cawangan sekolah untuk anak-anak yang muda, generasi baru ni boleh sama dengan saya belajar commercial diving dengan underwater welding. Itu saya punya impian saya lah kalau dalam kerjaya saya ni. Dan tadi sebut tentang underwater welding tu, saya kira sangat mencabar. Mungkin masa ni perlukan lebih lama lagi? Macam mana ni? Kalau macam saya, kita dah biasa welding dekat darat. Welding dalam air ni dia lagi senang lagi. Dia lagi senang? Ya, betul. Lagi senang. Tapi sebab, kalau silakan. Sebab bukan semua simpalan dekat dalam air tu dia perlukan certified betul-betul welder punya. Ada yang asal melekat saja pun ada. Maknanya alatan tu harus dibawa daripada darat lah kan? Ya, betul. Maknanya turun ke bawah tu dengan semua alatan-alatan yang diperlukan untuk welding, betul? Ya, betul. Alatan lebih kurang sama tapi berbezanya equipment untuk di dalam air dia lain sikit. Okey, itu dia. Okey, menarik hari ini. Baik, jadi akhirnya adakah anda mahu macam ada anak dah? Ada Mr. anak? Suresh dah ada. Dia minat ke tengok bapa dia kerja macam tu? Minat. Tapi bos bagi tak? Bagi tak dia ikut jejak langkah? Tak bagi. Tak bagi. Kerja lain. Okey, ya Mr. Suresh, antara yang mungkin ialah sebab papan iklan ni menjadi demand yang tinggi jugalah. Saya kira dia satu permintaan yang tinggi. Kerjaya juga saya kira boleh dibukakan kepada mereka, anak-anak muda terutama sekali kan. Tapi risikonya mungkin tidak semua orang yang mampu untuk melayan kerenah customernya lain kan. Apa antara mungkin nak disampaikan kepada mereka yang nak cuba-cuba dalam bidang papan iklan ni? Mungkin Mr. Suresh nak kongsikan sedikit. Papan iklan? Sorry, tak faham. Apa yang mungkin nak dikongsikan kepada mereka yang nak cuba kerjaya macam Mr. Suresh? Biasa saya sudah buat signboard. Saya sudah minat itu barang. Kalau baru orang mari, dia orang mau minat dulu itu barang. Itu kalau ada minat baru boleh kerja. Kena sabar juga. Mau sabar, mesti mau sabar. Kalau tak ada minat tak boleh tahanlah sampai berpuluh tahun ya Mr. Suresh. Saya sudah tengok banyak orang. Betul. Macam 1 minggu kerja so pun ada. Ada yang datang lah. Ada budak baru datang tapi memang tak boleh tahan. Betul. Okey, baik. Saya boleh tahan lah. 20 tahun. 20 tahun ya. Itulah. Okey, itu dia. Jadi mesti seorang yang penyabar. Bertuah isteri mesti sayang. Ya. Mestilah sayang. Isteri sayang. Isteri sayang. Okey, ini dia kerjaya-kerjaya yang berisiko yang kita bawakan kepada anda. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Hadi dan juga Mr. Freddy terlebih dahulu yang kini berada secara maya. Terima kasih kalian. Jaga diri baik-baik.
jaga diri memang jaga dirilah kan. Ya, okay. Tetap berisiko kerjayanya. Berkembang maju dalam dunia anda yang tersendiri. Okay. Juga tak lupa kepada Fatin Nazira, Muhammad Arsyad dan juga kepada Sidia Nagapan ataupun Suresh. Okey, apa mimpi Ani Mizati ni? Saya ada mimpi sikit, tapi sebelum saya nak bermimpi, kita nak dengarkan persembahan daripada 1GB. Sama-sama kita saksikan. Silakan. Ke Ethiopia, ku ikut kamu. Kalau memang kamu cinta aku, ke kutub utara, aku ikut kamu. Janganlah kau ragu-ragu sayang. Janganlah kau ragukan cintaku. Janganlah bimbang dan ragu sayang. Sungguh mati aku cinta kepadamu. Ewa. Hey. Say. Saya nak tanya kalau anda mungkin ada mimpi dan impian. Kalau ada, boleh kongsikan bersama dengan projek mimpi yang dah pun dilancarkan sebenarnya. Tapi sebelum tu, kalau nak tahu apa cerita mimpi-mimpi yang dikongsikan ni, kita bersama dengan Ketua Penyunting Video Zulkifli Syari, sahabat saya. Hai Zul. Okey. Okey, steady. Alright, Zul bersama dengan kita. Dia merupakan Ketua Penyunting Video dan juga kita ada Anis Amira Amar Afandi selaku penulis senior kandungan Sirap Limau. Okey, mereka berdua ni lah sebenarnya nak merealisasikan impian anda. Oh, okey. Kita cerita tentang projek mimpi terlebih dahulu. Anis, mungkin nak kongsikan bersama dengan kita yang tak tahu projek ini tentang apa sebenarnya. Okey, projek mimpi ni dia sebenarnya salah satu inisiatif dari pihak Sirap Limau sendiri. Kita nak kongsikan impian-impian rakyat Malaysia di luar sana. Sempena tahun 2024 ni, apa impian yang lama ni tak pernah dicapai, kita nak tolonglah, nak bantu realisasikan. Okey, banyak sebenarnya kalau nak diambil daripada tahun-tahun lalu yang kita bawa ke tahun ini. Betul, kan? memang ulang-ulang saja. Ulang-ulang saja yang sama setiap tahun. Okey. Betul, memang kita nak galakkan orang ramai untuk berkongsi impian, cita-cita ataupun mungkin keinginan yang belum tercapai lah. Kita pula nak sampai tahun 2024, dia mungkin ada azam macam Anis cakap ni, azam ataupun impian yang belum tercapai. Jadi kita nak galakkan diorang untuk berkongsi dengan kita di projek mimpi oleh Sirap Limau ni. Sebenarnya kempen ni kita dah masuk hari ke-6. Kita dah start 15 Januari hari tu. Sehingga kita dah start 15 November, maaf. 15 November hari tu sehingga 15 Januari 2024 sampai tahun depan lah. Jadi kita ada 3 fasa.
di akhir fasa kita 3 fasa, di akhir fasa 3 ni kita akan pilih satu pemenang yang berpeluang untuk menang RM5,000. Wah, RM5,000 untuk anda. Maknanya bagaimana pemilihan kriteria-kriteria yang perlu ada dalam setiap mimpi yang mereka nak kongsikan, Anis? Maknanya macam apakah yang menjadikan mereka mungkin boleh shortlisted sebagai pemenang? Apa kriteria yang diperlukan? Okey, kriteria dia dalam projek mimpi ni, sebelum kita nak pilih kriteria pemenang tu, kita nak bagi tahu projek mimpi ni, kita nak bagi tahu orang ramai bahawa impian ni memang kita boleh kecapi kalau kita ada usaha yang berterusan. Orang cakap konsisten lah kan. Apa-apa pun kita buat kena konsisten. Dan orang ramai boleh ke Facebook My Sirap Limau, boleh tinggalkan komen dekat Facebook. Post tu kita ada yang special punya, yang istimewa punya post. Dan kita tengok impian dia berdasarkan kreativiti. Impian ni kita ada sentimental value ke lain daripada yang lain, apa semua. Faham? Berdasarkan itu yang baru kita pilih untuk ada 10 orang finalis nanti. Okey, so 10 orang finalis tu dia akan berfasa lah kan? Fasa yang seterusnya akan ada 10 finalis. Ada tak tas-tas lain yang perlu dilakukan oleh finalis-finalis ini untuk tambahan bagaimana mereka akan dikira sebagai pemenang juara memenangi RM5,000 ataupun bagaimana? Ada. Okey, selepas sesi komen-mengomen dekat Facebook nanti kan Zul. Kita akan pilih 10 orang finalis tu. Lepas tu yang finalis ni kita nak mereka memuat naik video pendek je dekat laman media sosial mereka sendiri. Tapi bila upload video tu kita nak tengoklah kreativiti. Betul. Apa impian yang mereka sampaikan. Sudah setakat sampai hari ini kita ada hampir 100 penyertaan dah dekat kita punya Facebook tu. Macam-macam komen kita dapat. Ada yang bagi inspirasi pada kita, ada yang dia nak bawa mak bapak pergi umrah, ada yang semudah dia nak buat rumah, macam-macam. Ada juga yang agak menyayat hati kita jugalah. Yang pertama kali nak naik kapal terbang pun ada, apa semua tu. Kita nak bantu mereka untuk merealisasikan impian tu. Okey, jadi kan bila kita ada projek-projek sebegini, maknanya menyediakan platform untuk mereka mengotakan apa yang terbuku di hati lah kan. Kadang-kadang nak cerita dengan sahabat-sahabat, semua orang dah dengar kan. Tiap-tiap tahun cerita benda yang sama kan. Jadi ada platform lain, boleh cerita, kongsikan kita punya mimpi pula lepas ni kan. Bagaimana tercetusnya idea ni melibatkan projek mimpi untuk menjelangnya tahun baru ni? Anis ke Zul nak kongsikan? Mungkin kita di REF kita sentiasa, Sosial Limau ialah satu platform di bawah REF Media. Kita sentiasa ada inisiatif untuk adakan kempen untuk orang di luar lah. Mungkin sebelum ni kalau MHF Family dengan bulan kita ada berkaitan mental health. Jadi untuk kali ini pula kita buat tentang impian pula. Jadi yang seterusnya mungkin macam-macam boleh jadilah. Jadi kita sentiasa buat kempen yang mana-mana boleh benefit kepada orang ramai sebenarnya. Betul. Ya. Okey, penyertaan sekarang ni hampir 100 penyertaan. Berapakah anggaran ataupun sasaran kalian untuk meletakkan okey, ini adalah projek yang berjaya dilaksanakan? Bagaimana? Kalau ikutkan kita sasarkan dalam 100 penyertaan. Tapi kalau sampai sebelum 30 November ni untuk fasa pertama, kalau lebih daripada 100 tu memang lagi bagus. Lagi bagus, kita tepuk tangan lah. Iyalah, lagi luar biasalah pencapaian yang kita harapkan kan. Betul. Okey, kepada mereka yang baru sahaja tahu, ini dia cara penyertaan yang boleh anda screenshot cepat-cepat untuk anda pergi sahaja ke Facebook ataupun Instagram My Sirap Limau, betul? Betul. My Sirap Limau untuk anda ikuti segala cara penyertaan ini. Sekali lagi mungkin daripada Anis nak kongsikan apakah lagi harapan daripada pihak Sirap Limau mengharapkan penyertaan-penyertaan yang bagaimana kualitinya yang boleh dikongsikan daripada penonton di luar sana. Okey, sempena projek mimpi yang buat pertama kali lah daripada Sirap Limau ni, sempena tahun 2024 ni, kita nak war-warkan kepada orang ramai di luar sana, rakyat Malaysia semua, supaya boleh pergi ke laman Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Sirap Limau. Boleh tinggalkan komen. Yang paling penting sekali, komen di Facebook mengenai apakah impian anda selama ini yang terbuku di hati tahun-tahun lepas. Jadi inilah masanya untuk komen. Mana tahu terpilih. Kalau terpilih boleh dapat RM5,000 dan boleh masuk TV juga. Yang tu ramai masuk TV lagi tau. Dapat masuk TV, dapat RM5,000 lagi. Zul, mungkin ada kata-kata terakhir. Silakan. Saya sama juga macam Anis tadi. Saya besarlah harapan kita di Sirap Limau untuk orang ramai join kempen ni. Sebab pertama sekali dia sangat mudah. Betul. Kempen ni sangat mudah nak join. Hanya tinggalkan komen dan mungkin tag 3 orang kawan. Dan di samping boleh bagi inspirasi kepada orang luar untuk ada impian, ada cita-cita. Jadi kita juga boleh
kita juga boleh berkongsi Baik. berkongsi macam-macam lah dengan orang. Ilham lah. Ilham, betul. Betul. Dan berpeluang untuk menang RM5,000. Yep. Senang je kan. Kongsikan impian anda, impian terpilih dapat RM5,000 kan. Siapa nak bagi RM5,000 tau. Tahun baru lagi. Okey, terima kasih itu ucapkan kepada kedua-duanya, Zulkifli Syari, Ketua Penyunting Video, dan juga Anis Amira selaku penulis senior kandungan Sirap 5. Inilah kalau nak tengok posting-posting Sirap 5 tu, inilah orang dia kan. Sebelum ni nampak dia punya write up je kan. Ini orang di sebaliknya. Okey, terima kasih kepada kalian berdua. Jangan lupa untuk sertai penyertaan ini. Kita nak kembali selepas ni dengan 1GB yang tadi anda dah dengarkan dendangan mereka. Kita akan menyantuni mereka seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Okey, kita kembali untuk MHI dan di segmen untuk bersama dengan tadi mereka dah nyanyikan lagu yang viral. Lagu ni sebenarnya dah berusia lebih 30 tahun. Yang diputarkan oleh artis Indonesia kemudian Nur Anis Idris dan sekarang kembali malar segar. Okey. Kita nak perkenalkan dengan kumpulan 1GB. Ini dia. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Siapakah 1GB? Okey, diperkenalkan vokalisnya. Awe. Nama sebenar? Nama saya Iwan. Iwan. Dia macam Iwan 111 where? You aware tu. Sebab saya orang Kelantan. Oh, jadi teruslah panggil awal tu kekal teruslah. Dia Di semua Kelantan kat sini. Tak ada. Campur. Tak ada awal ke di belakang? Alung. 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 Alung boleh main semua alat muzik? InsyaAllah boleh. Okay. Awal, Alung, yang Encik Abang? AP. Ujang. Okey. Dan vokalis cilik ini? Syifa umur berapa? 18. Ya Allah, 18 tahun. Syifa, tapi suara dia kecil-kecil cili padi bukannya ni. Macam mana boleh bermula kumpulan ni? Siapa yang tubuhkan? Kumpulan ni ditubuhkan yang lebih afdal saya serahkan Alung lah. Sebab dia macam ni tau. Saya bagi dekat dia lah. Okay. Alright. Kumpulan ni ditubuhkan pada tahun ni. So kita orang duduk dekat-dekat lah. Saya dengan AP actually. Jiran? Jiran. Berjiran sebelah kampung. And then jumpa Ujang dekat kedai makan je. Jumpa. Hello Ujang. Jumpa Ujang. Jumpa Awai pun dekat kedai makan. So kita orang ni berjumpa dekat kedai makan. Bukan nama band kedai makan tak? Tak. Tapi 1GB tu apa? 1GB ni sebenarnya One Group Baskers. Orang ingat satu gig. Tapi tak. Dia nak senang, dah pening kepala, dah tak nak pening kepala. Maksudnya JKM jumpa kedai makan. Alamak. Sepatutnya nak letak macam tu. Dia nak tukar pula nama kumpulan orang. Nak nampak kemas, 1GB. Okeylah macam tu. Okey. One Group Baskers. One Group Baskers. Macam mana boleh tahu kelunakan suara dia semua tu? Menyanyi ke? Semua nampak bakat masing-masing daripada performance dekat luar. Nampak dia menyanyi dekat luar, yang ni nampak dia main dekat luar. So maknanya kalian ni datang daripada grup-grup yang lain? Grup Baskers yang lain, betul? Betul. Syifa pula datang daripada mana? Ayahnya tu. Ayahnya? Yang mana? Oh lah, ini ayahnya. Jadi macam mana? Ada biasa ikut ayah masa kecil-kecil? Syifa ada mic tak? Tak ada mic. Tak ada mic. Okey, nah Syifa pegang mic ni. Biasa ikut ayah? Nyanyi. Taklah. Biasa ikut ayah ke? Kecil? Biasa. Jadi ayah suruh Dekat macam mana kita? Nanti nyanyi untuk ayah ya atau macam mana? Ke dia tak kisah? Dia tak paksa-paksa? Tanya ayah lah dia kata. Jangan tanya dia. Tanya ayah saya. Ayah saya kat belakang tu. Macam mana? Okey, ayah perlukan wanita ke untuk mewarnai kumpulan ni? Basic vokal. Perlu. Mic. Salah pula. Ayah pula tak ada mic. Perlu. Oh ya. Untuk mewarnai basket kan. Lepas tu. Macam kenal pasti bakat. Okeylah, tak apalah sebab ayah dia pun macam tak. Ayah pun sama punya ya. Tak apa ni Syifa tadi awak nyanyi ni kan nak dengar nyanyi lagu yang melankolik, lagu sedih tu tak? Melankolik dia pun fikir lagu apa Lagu ayat-ayat cinta ke boleh ke? Lagu apa lagi lagu favorite Syifa lagu apa? Hati Muda boleh. Takkan je lah takkan saya nak dengar sikit. Hati Muda. Okey Syifa, Hati Muda. Nah. 1 2 3. Sang matahari dan sang rembulan berhari-hari. Tapi yang belakang tak buat kerja. Dia jenis memang manja. Betul. Okey, Syifa baru 18 tahun. Jadi banyak lagi, jauh lagi perjalanan Syifa insya-Allah kan selepas ni. Inilah tempat Syifa Group. Okey, moga kumpulan kalian berkembang. Amin. Main kat mana? InsyaAllah. Okey.
Selalu kita main dekat Ion, Lotus, lepas tu dekat Bukit Bintang, mall-mall, kedai-kedai makan. Sekitar Kuala Lumpur? InsyaAllah merata. Mana atas jemputan majlis perkahwinan, macam bulan 12 ni kita dah ready untuk majlis perkahwinan. Okey. So kita dah start untuk praktis lah. Faham. Macam tu. Kalau mereka nak book kalian macam mana caranya? Boleh hubungi kami. IG kita pun ada. Ataupun boleh hubungi Facebook kan. Wajib Baskers. Ataupun di TikTok pun ada Wajib Baskers. Bukan main lagi dia. Seronok kat situ. Itulah pasal. Awak bukan main seronok. Ni mesti ni kita buat show ni. Dekat mana ni? Dekat Setiap Alam. Lotus Setiap Alam. Food Festival Thai. Okey. Kita doakan yang terbaik. Baik, kita akan dengar bersama mereka selepas ini. Baik. Dan esok MSH kembali lagi. Tajuk yang bikin jantung berdebar. Tapi ini lebih daripada berdebar. Itu tentang tanda-tanda serangan sakit jantung. Besok 9.30 pagi jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook boleh, TV3 boleh dan pastinya stream HD di aplikasi Tonton. Kita dengarkan persembahan yang terakhir daripada One Group Baskers. Silakan Syifa. Terima kasih. Tiada mengamit kenangan zaman persekolahan. Tiada ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakannya?